Okey. Wan Saiful Wan Jan didakwa diganggu SPRM. Timbalan Speaker cadang Wan Saiful lapor polis. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Ramli Muhammad Noor menasihatkan Ahli Parlimen Tasik Gelugor, Wan Saiful akan membuat laporan polis berkaitan diganggu oleh SPRM. Ramli berkata demikian setelah Wan Saiful mendakwa mendapat gangguan daripada SPRM yang mahu merakam keterangannya berhubung ucapan di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, saya terus-menerus mendapat kacau ganggu daripada pihak berkuasa, terutama pihak SPRM. Saya baru mendapat notis untuk dirakam percakapan saya mengenai apa yang disebut dalam Dewan yang Mulia ini. Wan Saiful membangkitkan mengenai immunity atau kekebalan ahli parlimen dikenakan sebarang prosedur sivil atau atas apa-apa petition atau usul yang seperti mana terkandung dalam Seksyen 7 Akta Dewan Parlimen. Justru itu, menurutnya tidak ada mana-mana pihak boleh menyentuh perkara yang telah dimuktamadkan oleh Speaker, termasuk ucapan yang disebut. Bila ada kacau ganggu ini, bagi saya ia satu tekanan yang tidak wajar kepada ahli parlimen. Okey. Pada 28 Februari, Wan Saiful mendakwa dia ditawarkan habuan 1.7 juta jika menyokong Anwar Ibrahim. Namun, tidak sampai 1 jam, dia mendakwa dihubungi berkaitan SPRM. Bagaimanapun, Ketua SPRM berkata, Azam Baki berkata, ia menjadi tanggungjawab individu untuk yang mendakwa ditawarkan rasuah membuat laporan. So, justru SPRM memberi tempoh seminggu untuk Wan Saiful membuat laporan. Susulan perkara itu, Ahli Parlimen Kerajaan menuntut Wan Saiful selama digantung 6 bulan tetapi membatalkan usul setelah dia membuat permohonan maaf. Okay. Wan Saiful mendakwa bahawa dia mendakwa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu korup. Itu perkataan dia, korup. Ditawarkan 1.7 juta kalau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia dakwa perkara ini di dalam Dewan. Lepas didesak sangkaan jahat, tuduhan dan sebagainya, maka satu usul nak dibawa oleh Zahid. Sepatutnya usul tu diteruskan, tapi tak apalah, itu cerita lain. Bila nak dibawa usul itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia minta maaf. Tuduh, fitnah, minta maaf. Tuduh, fitnah, minta maaf. Ulang balik. Okay? Ini permainan dia orang ni. Dan dia tahu dia ada immunity. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di dalam parlimen, seseorang itu tidak boleh disaman sivil atau jenayah kalau sekiranya perkara itu disebut di dalam parlimen. Dia ada immunity. Dia ada dua, parlimen dan juga di dalam mahkamah. Dia ada immunity. So dia tahu adanya immunity itu, dia gunakan perkara tersebut. Dia gunakan perkara tersebut untuk nak melakukan pertuduhan. Untuk mencipta persepsi. Saya sebut tadi tentang persepsi. Supaya walaupun kata, tengok betul lah bahawa corruption itu berlaku. Persepsi, tuan-tuan. Walaupun dia dah minta maaf, tapi ada lagi walaupun yang main benda ni. Jadi bila SPRM tanya, kata, bagi seminggu, siap buat laporan, dia kata apa? Saya diganggu oleh SPRM. Sedangkan saya sudah minta maaf. Dia macam ni lah tuan-tuan. Sampai bila ini taktik yang akan digunakan oleh Perikatan Nasional? Dia bukan orang pertama, ada beberapa orang lain, saya perhatikan ahli parlimen lain yang gunakan perkataan yang sama juga. Bukan tentang, yalah, korupsi itu satu hal juga. Dia guna perkataan yang sama, lepas tu dia tarik balik. Guna perkataan sama, lepas tu tarik balik. This is the tactic yang they are using right now. Dia orang tak ada modal, nak pergi bantai kerajaan tak ada modal. Kerajaan has been doing great. So dia buat macam mana? Dia gunakan taktik-taktik ini. Kan? Dalam masa yang sama, cerita Daim, tuan-tuan. Ini saya kata sekali kan. Dalam masa sama, cerita Daim. Kes Daim, SPRM serbu rumah siasat Akbar Khan. Suruhanjaya penjaga rasuah menyerbu rumah dan menyiasat ahli perniagaan serta pemaju hartanah. Akbar Khan berhubung dakwaan kes rasuah yang melibatkan Daim. Memetik laporan CNA, pemegang saham utama BRDB Development, itu disiasat berikutan terdapat dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah. Susulan itu, pihak berkuasa telah menahan beliau dan menyoal siasat pada minggu lalu setelah menyerbu rumah serta premis perniagaan miliknya di Kuala Lumpur. Okay? Right. Menurut sumber kanan SPM, akaun perniagaan dan peribadi milik Ahbar telah dibekukan dan beliau telah diarahkan supaya isytiharkan semua aset termasuk pegangan keluarganya. Dalam masa yang sama juga, semakan kehakiman rayuan
Rayuan keluarga Daim didengar pada 9 Mei ini. Mahkamah Rayuan menetapkan 9 Mei untuk mendengar rayuan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dan keluarganya bagi membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan mereka untuk mendapat kebenaran dan memulakan prosiding semakan bagi mencabar SPRM terhadap mereka, siasatan SPRM. Okey. Peguam kanan Leo Hong Bin berkata, Dikti Hubungan Bernama mengesahkan tarikh pendengaran ditetapkan semasa prosiding pengurusan rayuan Nur Ashikin Ahmad Harudin. Alright. So dalam cerita ni, dalam kisah, di samping partner Daim itu telah ditahan, telah dibekukan asetnya dan diminta declare aset. Dalam masa sama, Daim juga telah memohon supaya kesnya ini digugurkan. Tidak patut siasatan itu dibuat ke atasnya. So sekarang ini dia tengah memohon kepada mahkamah supaya mahkamah menggugurkan siasatan. Bukan kes, belum ada tuduhan lagi tuan-tuan. Siasatan ke atasnya digugurkan. Dan Mahkamah Tinggi hari itu menolak permohonan tersebut kerana belum lagi masuk trial. Siasatan belum habis. Dan saya rasa Mahkamah Rayuan ini pun akan turut melakukan perkara yang sama lah. Tetapi siasatan sedang berlangsung sekarang ini. Bila kita bercakap soal kesenjangan ekonomi, the disparity, ada ruang dan jurang yang amat besar di antara kaya dan miskin di dalam negara kita, tuan-tuan. Kita tak ada isu dengan orang yang kaya. Kita tak ada isu dengan orang yang mencari kekayaan dengan cara yang betul dan sah. Tetapi kita ada isu bila orang-orang kaya ini mendapat kekayaan mereka dengan cara yang salah. Dengan cara menggunakan, itu kita mula-mula cerita tadi kan, Melayu, perjuangan Melayu, kita kena angkat Melayu. Kat belakang, nama Cina juga yang naik pergi tolong dia songlap dan sakau duit negara. Kan? Kita nak, kalau kita berbicara tentang kemajuan negara, kita kata biarlah limpahan kekayaan itu dirasai oleh semua rakyat. Bukan semua rakyat akan kaya. Tetapi jangan sampai ada rakyat di dalam negara kita yang tak makan, tak minum. Tak ada asas pendidikan. Tak ada asas kepada kesihatan. Itu jurang kemiskinan yang amat teruk kalau itu berlaku. Dan saya kata, cara kerajaan Madani ini membawa, apa orang kata, reformasi, membawa pembaharuan, membawa perubahan. Saya rasa perkara ini insya-Allah by 2030, kita ada 6 tahun. 2030 and onwards, kalau kekal Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita, tak ambil gaji dan sebagainya tadi, we have a long way to go untuk jadi sebuah negara yang hebat. Alright, saya tiada kuasa arah turunkan kandungan media sosial. Fahmi Fazil. Okay, kenyataan daripada YB Menteri Fahmi Fazil bahawa beliau tidak ada kuasa untuk turunkan kandungan social media. Okay. Kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi tiada kuasa untuk mengarahkan penyedia platform media sosial termasuk TikTok menurunkan mana-mana kandungan. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, ia sebenarnya tanggungjawab dan keputusan penyedia platform itu. Mengambil TikTok sebagai contoh, beliau berkata, walaupun SKMM meminta sesuatu kandungan diturunkan, ia tidak bermaksud mereka akan akur dengan kehendak berkenaan. Sekiranya pihak platform menurunkan sesuatu konten, mereka tidak akan memaklumkan kepada kementerian maupun saya tentang cara mereka gunakan untuk mengekang akses kepada konten tersebut. Itu bukan hak saya untuk mengarahkan mereka. Cuma saya ambil kesempatan untuk menjelaskan, saya tidak mengarah ataupun tidak ada kuasa pada waktu ini meminta mana-mana platform melakukan apa-apa, katanya. Beliau berkata demikian kepada berita setelah merasmikan informasi penyelesaian digital Pusat Penjagaan Kesihatan Generasi Baru. Tambahnya, semalam di Dewan Rakyat, Reza Jidin bertanya kepada Fahmi sama ada kerajaan ada mengeluarkan arahan untuk menurunkan video berkenaan dari platform TikTok. Sehubungan itu, Razi turut bertanya kepada Fahmi jika elemen geofencing digunakan untuk menghadkan akses kiriman beliau kepada pengguna di luar. Fahmi bagaimanapun menafikan dan meminta Razi supaya tidak membuat tuduhan sebarangan. Baik. Saya nak cerita tuan-tuan. Sebenarnya tidak ada... okay. Kita kena faham satu perkara. Meta, Google, TikTok, kita tak ada kuasa. Menteri tak ada kuasa untuk memberikan arahan kepada mana-mana media atau platform ini bagi menurunkan mana-mana konten. Ini kita kena faham juga bahawa sebab media ini bukan milik rakyat Malaysia, bukan berada di dalam negara kita dan juga bukan milik kerajaan. Kita boleh
mengemukakan bantahan ataupun report, bagaimana juga tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak report, contoh sekarang ni saya mungkin kena shadow ban, tak ramai orang tonton saya. Kan orang share pun tak ramai. Mungkin saya kena shadow ban. Itu pun sebab ada orang ramai yang report. Okay. Kalau ada ramai report dan tapi berbanding dengan ramai yang share, maka akan lagi orang kata, kalau share dan like itu lagi ramai berbanding dengan orang report, maka report tadi tu tak akan diterima. Contoh kan. Jadi ini semua adalah terpulang kepada platform masing-masing. Ini menjawab juga kenyataan Rafidah Aziz berkenaan dengan orang kata dia punya posting telah diturunkan. Kita kata bahawa kerajaan tidak ada kuasa nak menurunkan mana-mana posting. Dia Razijidin tanya adakah ini geofencing dan sebagainya. Dia sebenarnya tuan-tuan dia macam ni. Mungkin ini saya tak menuduh, mungkin sebelum ini mereka banyak guna duit untuk beli iklan-iklan dan sebagainya. You can actually boost. Saya tak pernah boost. Saya tak pernah boost dekat TikTok, dekat mana-mana social media. Saya tak pernah boost. But actually you can. As low as RM3, RM5, you can already boost you punya content sebenarnya. Benda tu boleh dilakukan. In fact, TikTok ni antara benda yang banyaklah yang kita boleh gunakan. Saya malah nak sebut sebab nanti TikTok sensitif kan. Tetapi even katalah tuan-tuan tengok orang live kan. Orang politik live, tiba-tiba dia punya view sampai 10,000, 20,000. Every day, dia itu sebenarnya bagi saya dia bukan. Itu dia beli. Benda tu boleh dibeli tuan-tuan. Jangan tak tahu saya tahu mana nak beli. Cuma saya sendiri tak pernah pakai. Sebab itu saya kata live malam ni pun tak ramai. 680 orang. Jadi dia naik lah insyaAllah. Kalau tuan-tuan share. Jadi daripada situ kita faham kerajaan tak ambil pun. Kerajaan ambil inisiatif untuk melaporkan berita-berita yang tidak benar ataupun yang menggugat negara. Tetapi kerajaan tidak ada kuasa untuk nak ban atau nak buang atau nak gantung. Sewaktu dengannya. Tak ada. Itu semua adalah terpulang kepada platform-platform tersebut berdasarkan kepada laporan-laporan yang kita lakukan. Okay? So harap faham dekat situ.